Tengah on. Dia tengah loading. Dah recorded ke? Belum madam. Okay. Dia tengah Dah. pusing. Atau Saya dah? nampak record dah. Saya nampak. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Baik, hari ini kita akan pergi kepada tajuk kerja khusus ya. Tajuk kerja khusus pengajian AM, simbol dia, kod dia 904 tahun 2022. Okay, Madam akan bincangkan tema 1 dulu ya. Tema 1 ekonomi ya, iaitu pengguna bijak. Okay. Baik, untuk melaksanakan kerja khusus, awak perlu menyediakan tajuk. Ya, tema kita untuk tema 1 adalah pengguna bijak. Ya, tapi tajuknya awak kena buat sendiri. Okey. Untuk permulaan, setiap calon perlulah memikirkan tajuk, rasional kajian, permasalahan kajian, persoalan dan objektif kajian. Yang ini yang nak awak buat dulu. Okay, buat dalam bentuk slide macam ni. Untuk satu slide je. Then, awak bentangkan pada madam pada minggu hadapan. Ya, sorang-sorang. Saya akan tik nama. Siapa yang belum bentang, siapa yang dah bentang, siapa yang memerlukan edit, pengubahsuaian dan sebagainya. Okey, ini adalah contoh tajuk. Okey, tajuk contoh Amalan berbelanja bijak dalam kalangan guru di SMK Kir Johari Sungai Petani Kedah. Okey, amalan berbelanja bijak. Okey, dekat sini perkataan bijak ni saya buang. Ya, kita perlu ada perkataan bijak di situ. Bila kita tengok amalan berbelanja dalam kalangan guru di SMK Kir Johari Sungai Petani Kedah. Okey, ini tajuk, contoh tajuk yang boleh buat di bawah tema 1. Maknanya, rasional kajiannya adalah peningkatan harga barang memerlukan rakyat melakukan perbelanjaan bijak. Okey. Permasalahan kajian, sejauh manakah guru-guru di SMK Kir Johari Sungai Petani Kedah berbelanja dengan bijak. Okey. Persoalannya pula, apakah amalan bijak dalam kalangan guru di SMK Kir Johari Sungai Petani Kedah? Yang kedua, apakah faktor-faktor yang mendorong guru-guru di SMK Kir Johari Sungai Petani Kedah berbelanja dengan bijak? Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti amalan pengguna bijak. Okey. Yang ini pun perkataan bijak ni pun kita delete sebab kita tak nak ada sebarang justifikasi kat sini. Kita nak natural ya. Mengenal pasti amalan pengguna dalam kalangan guru di SMK Kir Johari Sungai Petani Kedah. Dan yang kedua, mengkaji faktor-faktor yang mendorong guru SMK Kir Johari berbelanja. Ya, ni tadi ada yang tertinggal ni ya. Okey. Okey, dalam ni penyelidik akan menggunakan soal selidik, okey, sebagai data primer. Data sekunder dia kajian kepustakawan. Okey. Kaedah persempelan dia adalah rawak mudah. Rawak mudah maksudnya kita menggunakan responden sebanyak 30 ke 35 orang ya, secara rawak. Analisisnya menggunakan kekerapan, peratusan, jadual, carta dan graf. Ya. Okey. Balik semula kepada carta 1. Tema kita adalah tema pengguna bijak. Okey. Tajuk yang warna merah tu, yang Madam tunjuk tulis dengan warna merah tu, tajuk itu adalah contoh, bukan tajuk yang awak kena buat ya. Tajuk awak kena fikirkan sendiri yang berkaitan dengan pengguna bijak. Sebagai contoh, calon ni dia buat amalan berbelanja. Berbelanja macam mana? Dalam kalangan guru ya. Respondennya adalah guru-guru di SMK Kir Johari, lokasinya di sekolah SMK Kir Johari Sungai Petani Kedah. Apa rasional? Apa kepentingan kajian? Apa kepentingannya dia buat kajian ini? Ya.
Kepentingan di sebaliknya adalah peningkatan harga barang memerlukan rakyat melakukan pembelanjaan bijak. Okey. Dan apakah masalah kajian ini? Masalahnya sejauh mana guru di SMK Johari berbelanja dengan bijak. Itu masalahnya. Ya, bagaimana mereka berbelanja dengan bijak. Dan persoalan di sini perlulah selaras dengan objektif kajian. Okey? Dan biasanya persoalan adalah soalan-soalan, ya. Soalan-soalan yang kita boleh mulakan apakah, bagaimanakah, mengapakah, kenapakah, ya. Kita kena fikir soalan-soalan ini, ya. Okey. Sebab itulah persoalan pertama, apakah amalan pengguna bijak dalam kalangan guru, di SMK Kir Johari. Dan yang kedua, apakah faktor-faktor yang mendorong guru di SMK Kir Johari Sungai Petani Kedah berbelanja dengan bijak? Okey, ada dua persoalan. Lantaran itu, objektifnya ada dua. Objektif adalah untuk menjawab persoalan. Okey, objektif pertama, mengenal pasti amalan pengguna dalam kalangan guru di SMK Kir Johari. Dan objektif kedua, mengkaji faktor-faktor yang mendorong guru di SMK Johari berbelanja. Maksudnya di sini, objektif, kejap madam nak guna pen. Okey, yang ini mengenal pasti dan yang kedua mengkaji. Okey, ini dan ini adalah kata kerja, kata kerja. Objektif perlulah menunjukkan menggunakan kata kerja di permulaannya. Mengenal pasti, mengkaji, menghurai, mengkaji, menyenaraikan, Tapi menyenaraikan terlalu mudah. Lebih baik guna perkataan mengenal pasti. Okay? Alright. Ini adalah antara amalan pengguna bijak. Sekali lagi madam beritahu, bijak tu maksudnya dalam tajuk tak perlu sebut. Ini adalah sebagai panduan. Apa dia? Buat perbandingan harga, promosi, merancang pembelian, menyenaraikan barangan pra pembelian, barangan keperluan bukan kehendak, memilih barangan berkualiti, periksa tarikh luput, periksa terma pembelian, kaji ulasan pembeli terlebih dahulu. Okey? Okey. Jadi apakah faktor yang mendorong guru-guru berbelanja? Sebagai contoh, kenaikan harga, kesihatan, bekalan, pendapatan, perubahan gaya hidup, pendidikan dan agama. Ini adalah antara consideration yang kita fikirkan untuk responden kita. Apa consideration? Apa pertimbangan-pertimbangan yang mungkin dibuat oleh seorang pengguna, seorang guru untuk berbelanja? Antaranya amalan bijak berbelanja yang sebelah kiri tu dan sebelah kanan tu, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi seorang guru tu berbelanja? Jadi inilah faktor dia. Ini bagi menjawab objektif kajian 2, yang ini bagi menjawab objektif kajian 1. Okey? Baik, sampai situ ada soalan? Ada soalan? Bila saya masuk lambat tadi sebab Telegram saya bahas. Yang ini kita kena present one by one je. Ya, seorang-seorang. Ada tak yang lain nak tanya lagi? Ada yang lain nak tanya? Madam, persoalan dia memang kena buat dua ke? Ataupun Persoalan boleh kena buat dua. Persoalan kena ada dua. Ya, betul. Persoalan kena ada dua. Okey, ada soalan lain? Ada? Tajuk dia yang itu kan? Ini adalah tema 1, iaitu pengguna bijak. Ada tema 2. Tema 2 saya bentangkan nanti minggu depan. Okey, tapi setiap orang kena buat tema 1 dan tema 2. Nanti saya akan buat pemilihan yang mana lebih sesuai dengan awak. Okey. Ini adalah contoh seterusnya. Nampak tak slide saya? Nampak tak slide? Nampak. Okey.
Tajuk seterusnya, amalan berbelanja semasa jualan promosi atau murah dalam kalangan guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Penanti Pulau Pinang. Okey, amalan berbelanja semasa jualan promosi dalam kalangan, ni kita boleh buang lah yang ni sepatutnya kan, murah tu tak ada lah. Okey, dalam kalangan guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Penanti Pulau Pinang. Okey, apa rasional dia? Terdapat banyak jualan promosi murah ditawarkan kepada guru dalam berbagai bentuk saluran, media sosial, cetak dan lain-lain. Trend berbelanja secara dan talian memberi kemudahan kepada guru untuk berbelanja dengan lebih mudah dan cepat. Itu rasional di sebalik kajian ini. Permasalahannya, adakah kadar inflasi yang tinggi memberi kesan terhadap perbelanjaan isi rumah di Malaysia? Okay, kadar inflasi yang tinggi memberi kesan terhadap perbelanjaan isi rumah di Malaysia. Itu permasalahan kajian. Okay. Persoalannya, apakah? Tengok, bila ada persoalan, dia mula dengan soalan. Nampak? Apakah kategori produk yang dibeli oleh guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Penanti semasa jualan promosi berlangsung? Okey, persoalan kedua, apakah kesan terhadap perbelanjaan isi rumah guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Penanti apabila berbelanja semasa jualan promosi? Kita guna perkataan apakah persoalan ya. Persoalan kena ada perkataan apakah. Okey, untuk menjawab persoalan, kenalah ada objektif kajian. Objektif kajiannya, pertama, mengenal pasti produk yang dibeli semasa jualan promosi atau murah semasa dalam kalangan guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Penanti. Okey, ini objektif 1. Dan objektif 2, mengkaji kesan amalan berbelanja semasa jualan promosi atau murah terhadap perbelanjaan isi rumah dalam kalangan guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Penanti Pulau Pinang. Okey. Alright, method. Method ni adalah metodologi ya, atau kaedah. Okey, data primer, data utama yang digunakan atau membual. Okey, yang akan dijalankan secara WhatsApp ataupun Telegram, call. Kena ada call sini, voice. Ataupun kalau kita dah jadi endemik ni kan, 1 April kita dah mula fasa endemik, awak dah boleh jumpa secara bersemuka dah. Cuma awak kena tape jugalah, kena rakam ya. Kena rakam untuk membuat tu. Okay. Soal selidik Google Form. Data kedua gunakan ke pustakawan. Pustakawan bukan baca dekat Google saja ya. Dia kena ada buku juga. Paling-paling 3 buku. Jurnal 1. Yang lain tu boleh lah daripada makalah ke apa ke. Ya. Akhbar 1, 2 ke. Ya. Okay, dia kena ada 5 sumber rujukan yang berbeza. 5 sumber rujukan berbeza. Okay. Maknanya 3 buku ke, 2 jurnal ke, dah 5 kan. Google lagi, ada 4. Akhbar, dah 1 akhbar, 1, 3, 5, 7. Ni yang terbaik lah ni. Okay. Persempelan ni paling minimum 30 orang. Analisis deskriptif. Analisis ni merujuk kepada peratusan. Ada jadual. Okay. Ada carta dan huraian. Okay. Kelas huraian. Yang seperti mana yang Madam tunjuk contoh lah dalam kelas yang lepas. Kan? Okay. Ada soalan sampai situ? Ada soalan? Ada soalan? Yang soal selidik tu kan. Tak dengar. Kalau yang soal selidik tu je, kita buat yang Google Form dengan tu, kita cuma boleh buat, kena buat dua-dua sekali tu ke boleh buat salah satu ni, macam buat Google Form ataupun temu ramah? Kita kena buat 3 kaedah. Pertama, kita guna soal selidik. Kedua, temu bual. Yang ketiga, kita gunakan kaedah kepustakawan. Ada lagi satu kaedah, iaitu kita gunakan kaedah pemerhatian. Ada 4 kaedah kita boleh guna, tetapi minimum awak kena gunakan 3 dalam kajian awak. Okey? Ada soalan lain? Ada soalan lain?
Tak ada. Okey, tak ada Yang lain boleh faham Boleh. Okey. Kita teruskan. Okey. Ini contoh yang lain. Okey, ini contoh tajuk lain ya. Tema sama, tajuk lain. Masih dalam tema pengguna bijak. Okey, tajuk dia pembayaran tanpa tunai menjadi pilihan pengguna bijak di Taman Desa Sentral Batu Gajah. Okey. Kataan bijak tu kita boleh guna, kita tak payah guna pun tak apa yang ni. Yang ni. Sebab tema dia pengguna bijak. Of course lah kalau buat pembayaran tanpa tunai itu kira dah bijak lah. Tak perlu kita highlight dalam tajuk kita ya. Yang ini kita boleh potong ni. Jadi tajuk dia, pembayaran tanpa tunai menjadi pilihan pengguna di Taman Desa Sentral Batu Gajah Perak. Okay, kita tengok isu kajian dia. Isu kajian, sejauh manakah pembayaran tanpa tunai menjadi pilihan pengguna bijak, okey, di tadilah taman apa tadi? TDS Bagan Datuk Perak kan. Sekejap saya nak minta ni orang ni slow sikit. Okey, kita sambung kembali. Ni kat sekolah kan ada orang potong rumput bising tu. Saya suruh dia stop rumput. Tak dengar. Okey, kita sambung. Okey. Boleh nampak slide? Boleh. Okey. Okey, ini isu kajian dia, sejauh manakah pembayaran tanpa tunai menjadi pilihan pengguna bijak. Okey. Di taman tadilah di Perak ni. Okey, itu isu dia. Rasional dia, kebanyakan pengguna di pasaraya sekitar Batu Gajah menggunakan pembayaran tanpa tunai ketika membuat pembelian. Banyak pasaraya di sekitar Batu Gajah yang menawarkan pembayaran tanpa tunai seperti bus, e-wallet, kad debit dan kredit. Ya. Itu dia punya rasional dia. Okey, persoalan kajian, apakah jenis-jenis, ni satu je lah ya. Apakah jenis-jenis pembayaran tanpa tunai dalam kalangan penduduk desa Sentral Batu Gajah Perak? Yang kedua, apakah faktor-faktor penduduk TDS Batu Gajah memilih kaedah pembayaran tanpa tunai ketika membuat pembelian? Okey. Jadi daripada persoalan baru munculnya objektif kajian. Okey, objektif kajian mengenal pasti jenis-jenis pembayaran tanpa tunai dalam kalangan guru di Taman Desa Sentral Batu Gajah Perak. Dan kedua, mengkaji faktor-faktor penduduk TDS Batu Gajah memilih kaedah pembayaran tanpa tunai ketika membuat pembelian. Okey, objektif kajian ni datangnya dari mana? Dari persoalan kajian. Kita dah ada soalan, apakah faktor-faktor, apakah jenis,
kita jawab dia dalam objektif kajian. Ya. Kalau persoalan yang awak buat tu tidak menjawab objektif kajian, jadi awak punya KK tu salah. Ya, bila salah tak dapat markah. Ya. Okey. So, kita tengok ni pun lebih kurang sama juga. Saya nak tengok yang lain. Okey. Okey, kita tengok yang ni pula. Pembelian hasil makanan laut dalam kalangan warga kota ini, ini makanan dah ni tema 1 apa ni? Okey, tema 1 ni bukan tema 1. Tema 1 dia tentang makanan. Okey, sekarang kita pergi ke tema 1 yang ni. Okey, tema 1 pengguna bijak. Tajuk. Okey, caruman insurans kesihatan pilihan golongan belia di daerah K. Tajuk dia ni. Ini masih dalam tema 1. Ya, tema 1. Okey, tema 1 ni bukan saja dia katakan pengguna bijak ni bukan saja menggunakan pembayaran tanpa tunai, tetapi juga dalam bentuk servis. Ya, bentuk servis adalah perkhidmatan. Okey, jadi caruman insurans adalah salah satu bentuk servis. Ya. Jadi caruman insurans kesihatan pilihan golongan belia di daerah K. Nasional kajian sumber kewangan yang terhad golongan belia di daerah K untuk mendapatkan rawatan kesihatan yang terbaik. Itu di sebalik cerita di sebaliknya lah. Kenapa dia pilih tajuk ni kan? Sumber kewangan yang terhad di dalam kalangan golongan belia. Okey? Masalah dia, apakah caruman insurans kesihatan menjadi pilihan golongan belia di daerah K? Apakah caruman insurans kesihatan? Itu masalah dia. Okey. Jadi daripada masalah kita buat soalan. Okey, soalan yang pertama, apakah faktor-faktor yang mendorong golongan belia membuat caruman insurans kesihatan di daerah K? Dan yang kedua, apakah faedah-faedah membuat caruman insurans kesihatan terhadap golongan belia di daerah K? So, bermakna ada 2 daripada 1 masalah. Okey, kita jadikan soalan. Soalan dia ada 2 dan soalan itu kita kena jawab dalam objektif kajian kita. Objektif kajian kita adalah 1, mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong golongan belia membuat caruman insurans kesihatan di daerah K. Dan objektif yang kedua, mengkaji faedah-faedah membuat caruman insurans kesihatan terhadap golongan belia di daerah K. Okey, maksudnya sini objektif menjawab ke tidak persoalan kajian di situ? Jawab ke tidak? Jawab ke tak? Response please. Jawab. Jawab ke tidak? Jawab ke tak? Menjawab. Objektif kajian ni menjawab ke tak? Jawab ke tak persoalan kajian? Jawab. Tengoklah kat sini. Faktor-faktor yang mendorong belia membuat caruman insurans. Faktor-faktor. Yang ni faktor-faktor mendorong golongan belia membuat caruman insurans. Kan sama tu. Ni dengan ni sama. Lepas tu faedah-faedah membuat caruman insurans kesihatan. Okey, objektif dia mengkaji faedah-faedah membuat caruman insurans kesihatan. Itu kan jawab. Ini adalah soalannya, ini adalah jawapannya. Jawapannya dalam objektif. Okey. Ini yang awak nak kaji. Okey. Sekarang kita tengok data dia. Dia buat apa? Method dia. Temu bual, pemerhatian, soal selidik. Okey. Data sekunder dia ke pustakawan. Macam tadilah. Pemilihan dia sampel 30 orang. Analisis jadual graf carta. Ini kita panggil analisis deskriptif. Descriptive analyze. Okay. Alright. Okay. Boleh ke tidak? Boleh? Boleh.
Boleh. Okey, nak tengok lagi contoh, satu lagi. Satu Boleh. lagi ya. Okey, kita tengok yang ni, last. Okey, ini tema ya, pengguna bijak. Okey, ni tajuk. Pembelian barangan dapur dalam kalangan guru di Kolej Tingkatan 6 Saratok, Sarawak. Ini tajuk dia. Simple je tajuk dia. Tapi mencapai matlamat. Kenapa? Dia tunjukkan pengguna bijak dengan barangan dapur. Okey. Lepas tu, dia ada lokasi. Lokasi dia Kolej Tingkatan 6. Ada responden. Responden dia guru. Lokasi dia Kolej Tingkatan 6 Saratok, Sarawak. Responden dia guru. Jelaslah. Apabila dalam satu tajuk tu, awak ada isu, awak ada lokasi, awak ada respondennya siapa. So awak punya tajuk tu dah baiklah. Ya? Tajuk kena ada benda ni Okey, rasional kajian. Pembelian barangan dapur. Pembelian barangan dapur yang semakin meningkat dalam kalangan guru di Kolej Tingkatan 6 Saratok, Sarawak. Okey, itu rasional. Guru yang kedua, guru kurang kesedaran akan keperluan mengamalkan elemen untuk menjadi pengguna bijak. Maksudnya guru-guru ni kadang belanja ikut suka hati kan. Beli barang dapur lah, macam-macam beli. Okey, itu rasional kajian. Okey. Persoalan kajian, apakah jenis-jenis nampak barang dapur yang kerap dibeli? Dan apakah elemen-elemen untuk menjadi pengguna bijak dalam pembelian barangan dapur? Elemen-elemen pengguna bijak. Okey, ada dua persoalan dan dijawab dalam objektif kajian. Objektifnya, mengenal pasti jenis barangan dapur, satu, dan kedua, mengkaji elemen untuk menjadi pengguna bijak. Okey? Alright. Method. Kajian kuantitatif, sampel kajian 30 orang guru, pengumpulan data, soal selidik temu bual, kepustakawan, analisis data, analisis deskriptif, peratusan graf dan carta, sama je. Okey. Okey, ini dia bagilah antara perkara yang perlu diteliti semasa. Ini adalah apa yang awak boleh fikirkan yang sebab awak pun pengguna kan. Awak pun pengguna. Kalau awak beli barangan dapur, boleh tanya mak awak. Kalau mak awak beli barangan dapur, apa dia antara perkara yang perlu diteliti? Tempat asal barangan, produk, kan? Tarikh luput, tarikh buat, tarikh kilang, nama sebutan sebenar barangan, berat, kuantiti, amount, muatan, kandungan, penerangan khusus seperti senarai dan nisbah bahan-bahan kandungan, kualiti, kadar keupayaan, ya, standard sirin ke tidak, okey, ada halal ke tidak, kan, ada harga ke, ada diskaun ke, ada tawaran istimewa ke. Ini adalah perkara-perkara yang perlu diteliti lah semasa beli barangan dapur. Dia dah fikirkan. Calon ni dia fikirkan, ya, dia fikirkan apakah antara perkara-perkara yang perlu dititik beratkan untuk beli bahan dapur, ya. Kalau ini pula dia bagi tentang apa antara elemen yang difikirkan perlu diambil berat, perlu diberi tumpuan, okey, untuk menjadi pengguna bijak. Ya. Antaranya beli barangan berkualiti, membuat perbandingan harga, pilih perkhidmatan yang terbaik, membuat pilihan yang tepat, meneliti maklumat lengkap berkaitan produk. Okey, itu antara elemennya. Okey. Okey. Alright, ada soalan sampai situ? Ada soalan? Yang ni macam mana nak cakap ayat dia, sebab saya masuk lambat tadi. Yang ni kita kena buat presentation dia ke macam mana? Yang ni Yang cuma masuk, just contoh je. tu sebab jangan masuk lambat. Tak, tadi sebab Telegram saya buat hal, dia tak nak tunjuk link yang madam bagi. Saya pun tak tahu kenapa. Semua yang saya tunjukkan tadi adalah contoh. Okey?
Okey. Tema kerja khusus adalah tema 1. Yang ni tema 1. Tema 2 saya akan bentangkan dalam minggu hadapan. Untuk tema 1 itu dah antara contoh tajuk-tajuk yang boleh buat. Tetapi awak fikirkan tajuk sendiri. Itu sebagai contoh sahaja. Bagaimana nak buat. Jadi awak kena buat dengan memasukkan data-data tadi tu. Format dia nanti saya hantar. Format untuk slide. Dan awak kena bentangkan. Seorang-seorang. Ya, dalam kelas, saya akan tengok. Saya akan luluskan ke tidak ke, bergantung kepada pembentangan awak. Kalau pembentangan awak okey, menepati tema, saya luluskan baru boleh awak proceed dengan yang lain-lain. Kalau saya tak luluskan, awak kena fikirkan tajuk yang lain. Okey, ada soalan lain? Ada soalan lain? Ada soalan lain? Ada. Okey, kalau tak ada maknanya saya andaikan awak fahamlah ya. Dan apa yang kena buat peringkat permulaan ni, Madam ulang sekali lagi, awak kena fikirkan tajuk, kena fikirkan rasional kajian, kena fikirkan persoalan kajian. Okey, saya tunjukkan lagi sekali ya. Okey, saya tunjukkan semula. Yang ni, kejap ya. Okey, okey, yang ni yang ni awak kena buat. Ini kira template dia lah. Nampak kan? Nampak. Tajuk, permasalahan kajian, persoalan kajian, objektif kajian, data primer, data sekunder, kaedah pemilihan unit sampel, analisis data. Okey, yang ni nanti template ni saya akan hantar ke Telegram. Awak dah boleh fikirkan semua dan penuhkan semua ni. Ini untuk tajuk 1 dulu ya. Tajuk 2 nanti minggu depan kita makan tunjukkan. Tapi hari Senin saya tak ada. Saya tak ada kelas hari Senin sebab saya kena pergi jumpa doktor. Kita akan buat saya akan mentang hari Rabu. Tapi menjelang hari Rabu, saya nak template ni semua orang dah penuhkan. Alright? Dan rakaman ni nanti saya akan upload ke YouTube. Awak boleh tengok sekali lagi. Okay, kalau tak ada soalan, so kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Madam. Salam. Terima kasih, Madam.